ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah taala. Dalam kesempatan kali ini kita live di ruangan Facebook maupun live di Instagram, ataupun yang juga menonton saya di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official, dan saya persilakan anda untuk subscribe dan untuk mendapatkan video-video terkini saya boleh tonton di sana. Dan juga terima kasih kerana ramai kawan-kawan kita yang telah pun komen, yang telah pun ada yang menyatakan tak sabar-sabar nak dengar perkongsian pagi ni. Ramai ni. Osman Majini dari Kuching, Sarawak, clear, okey. Jeffrey Yahya clear. Siapa lagi kawan-kawan kita ni? Halimah binti Awang, Batu Pahat, clear. Terima kasih juga daripada mana ni? Aina Jalisan, Tawau, Sabah. Terima kasih juga rakan-rakan saya semua. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana anda bersama dengan saya, yang mana live kita pada kesempatan pagi ini ditaja oleh sahabat saya juga, Datuk Rizal Shah. Terima kasih banyak Datuk, semoga Allah merahmati, dan kita doakan semoga Datuk Rizal diberikan kebaikan yang berpanjangan dalam hidup dan dilimpahkan rezeki dan mendapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dan mungkin kita pelawar jugalah, kalau ada siapa-siapa NGO, persatuan manapun yang berminat untuk nak menaja, kita amatlah alu-alukan. Terima kasih. Rakan-rakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita sembang-sembangkan pada kesempatan pagi ini iaitu berkaitan tentang berpuasalah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah seperti Nabi. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, nampak gayanya kita sudah pun menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak. Artinya bulan Sya'ban hampir meninggalkan kita. Maka tibalah tetamu yang kita nanti-nantikan, yang seringkali kita ungkapkan dalam doa-doa kita, iaitu kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta pada Allah Ta'ala moga diberkati di bulan Rajab yang lepas, di bulan Sya'ban, dan juga temukanlah kami sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan walaupun Ramadan yang kita lalui dan kita tempuhi kali ini agak sedikit berbeza daripada Ramadan yang lepas-lepas, walaupun dalam tempoh PKP ini kita akur bahawa kita perlu stay at home, dan itu tidak menjadi penghalang untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi ada peluang untuk beribadah, mengimarahkan rumah kita ni dengan ibadah-ibadah, termasuklah ibadah puasa, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, tarawih bersama-sama ahli keluarga. InsyaAllah yang pastinya Ramadan tetap diimarahkan. Itu ceritanya. Kawan-kawan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu sedar bahawa Ramadan ataupun boleh saya katakan ibadah puasa lah, ibadah puasa yang bakal kita laksanakan nanti ni, ia merupakan satu ibadah yang telah pun lama dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Sebab itu puasa ni dia termasuk dalam salah satu daripada ibadah tertua di dunia. Okey, so kawan-kawan yang menonton saya di Instagram, ataupun yang menonton di Facebook, atau yang menonton di YouTube channel, boleh juga anda boleh komen kat ruang komen tu, 3 ibadah tertua dunia. Ini untuk pengetahuan bersama. 3 ibadah tertua di dunia. Maknanya ibadah ni sejak dulu lagi orang atau umat terdahulu telah pun melaksanakan ibadah-ibadah ini. Apa di antaranya? Pertama, iaitu ibadah korban.
Ibadah kurban dilaksanakan juga oleh umat terdahulu seawal Habil dan Qabil. Kan dua putera Nabi Adam alaihi salam, ada kisahnya dan Allah Taala rakamkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah ayat 27 tentang ibadah kurban. Yang keduanya, ibadah tertua di dunia juga, iaitu ibadah apa? Ibadah solat. Ibadah semayang, ibadah solat. Mungkin ada orang tertanya-tanya, bukankah ibadah solat ni sejak Nabi balik daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj? Jawapannya betul. Tapi sebelum Isra' Mi'raj lagi, solat telah dilaksanakan. Cuma tata caranya tak sama seperti solat fardu yang kita laksanakan pada hari ini. Ada disebutkan solat yang dilaksanakan itu 2 kali, pagi dengan petang. Kan, lalu bila Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, seperti mana yang kita lakukan pada hari ini, ada rukuk, kemudian dia ada waktu-waktu yang telah pun telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu dalam sehari itu, yang mana Allah rakamkan dalam surah Al-Muddathir ayat 40 hingga ayat 43 berkaitan tentang umat dulu yang solat dan ada yang meninggalkan solat. Surah Al-Muddathir ayat 40 hingga ayat 43. Dan yang ketiganya ialah ibadah tertua di dunia, iaitu yang ketiganya ialah ibadah puasa, yang mana Allah rakamkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang mana surah Al-Baqarah ayat 183 ni memang sering kali kita dengar atau kita baca ataupun kita selalu menghayati yang disampaikan oleh asatizah kita, iaitu ayat yang menjadi tema kepada syariat ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita bacalah untuk mengambil keberkatan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, telah difardukan kepada kamu, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maknanya umat dulu-dulu pun puasa, umat dulu-dulu pun berpuasa. Tapi macam mana cara umat dulu berpuasa? Saya ambil apa yang disebut ataupun saya nukilkan apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi menyebutkan umat dulu berpuasa ada dia punya caranya yang tersendiri. Contoh, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam dia berpuasa 3 hari sebulan. Sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Iaitu pada hari-hari putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Sebulan 3 hari. Okey, maknanya kalau dalam setahun kan ada 12 bulan. Sebulan 3 hari. 12 kali 3 36 kan? Pandai hangpa matematik. 12 kali 3 36. Setahun. Jadi kalau kita tengok balik, lebih kurang macam kita Kita 30 hari Ramadan tambah 6 puasa 6. Puasa 6 bulan yang Syawal tu, dalam bulan Syawal tu kan? Itulah dia ceritanya. Kan? Jadi kok mana pun kita pun berpeluang juga menikmati macam umat dulu-dulu berpuasa. Nabi Isa alaihi salam dan umatnya berpuasa 50 hari dalam setahun. Bani Israel ataupun orang-orang Israel, dia berpuasa 40 hari dalam setahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pula diperintahkan untuk berpuasa, yang mana kalaupun ada puasa sebelum puasa Ramadan ini, ada pun puasa Ashura. Puasa apa? Puasa Ashura dalam bulan Muharram tu puasa Ashura. Dan untuk membezakan 10 Muharram tu
ditambahkan 9, dipanggil Tasu'a. Itu cerita nantilah bulan Muharram nanti ni. Cuma saya nak sebutkan, puasa bulan Ramadan Al-Mubarak ini diperintahkan, dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat Nabi sebanyak 9 kali. Artinya Nabi sempat berpuasa sepanjang hayat Nabi daripada tempoh diwajibkan itu 9 kali. Iaitu 8 kali sebanyak 29 hari dan sekali 30 hari. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peluang ataupun tempoh yang Nabi sempat berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak sepanjang hayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita pun duk fikirlah macam mana agaknya ya kita ni nak dapatkan puasa yang berkualiti. Macam mana puasa kita tahun ni, insya-Allah Ramadan yang akan datang tahun ni akan jadi Ramadan yang terbaik. Tak maulah seperti Ramadan yang sudah-sudah. Maksud saya, mungkin yang lepas kita ada kekurangan di sana sini, mungkin ilmu kita, mungkin kita punya cara pelaksanaan. Jadi tahun ni kita nak yang terbaik. Walaupun tempoh kita duduk di rumah, saya ingat kawalan untuk nak berpuasa dengan lebih berkualiti itu lebih mudah, insya-Allah. Macam mana nak dapat puasa yang berkualiti ni? Ataupun kita biasa dengar dulu lagu apa? Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya. Dah cukup buka YouTube lah, Raihan dan Mambai. Raihan dan Manbai, ya, lagu lama, lagu tentang puasa tu kan. Yang pentingnya, ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Jadi nak kata puasa sempurna, puasa penuh makna ni puasa macam siapa? Tak lain tak bukan macam Nabi lah. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Sebab apa kena ikut macam Nabi? Sebab Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau cinta pada Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad SAW, kau akan dicintai Allah. Ikut, fattabi'uni. Ikut Nabi. Ikut macam mana? Segenap segi kehidupan kita. Berkeluarga, berniaga, bermasyarakat, memimpin, beribadah, termasuk puasa. Macam Nabi. Macam mana pula Nabi berpuasa ni? Cara Nabi berpuasa. Okey, dalam kesempatan kita kali ni, mungkin kita tak sempatlah nak kisahkan, nak cerita semua. Tapi jangan risau, insya-Allah esok saya akan buat live lagi, dan kita akan bincangkan lagi, panjangkan lagi tentang bab puasa ni. Puasa seperti Nabi, puasa yang Nabi ajarkan, Nabi anjurkan yang macam mana lagi, saya akan sambung esok. Hari ni kita cerita mana yang sempat, insya-Allah. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah berpuasa yang saya nak kongsikan, pertama sekali, nombor satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah seorang yang sangat committed, bersungguh dalam bersahur. Okey. Ingat tu dulu poin dia, nanti letak dekat ruang komen, yang Facebook, yang Instagram, yang YouTube, letak. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cakna kecik molek. Cakna terhadap sahur, bersahur itu sendiri. Tapi untuk maklumat tambahan, kawan-kawan semua, tahun ni kita ada pelajaran. Mungkin dah tahu, okey. Belum tahu, silakan tahu. Perkataan atau kalimah sahur adalah dua perkataan yang berbeza. Beza maknanya itu. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab menyebutkan, sahur, okey. Sahur adalah makanan yang dimakan ketika pagi-pagi itu, itu namanya sahur. Sedangkan suhur itu adalah
perbuatan bangun di tengah malam ataupun sebelum subuh untuk makan. Nampak beza dia kat mana? Senangnya. Sahur, makanan. Suhur, perbuatan. Perbuatan bangun untuk nak makan tu namanya suhur. Sahur, kita punya makanan tu, yang roti john, murtabak, telur basuh, kambing hak tak habis malam, sotong, yang kita nak makan tu lah. Makanan itu sahur. Suhur, perbuatan bangun dan makan malam-malam, tengah malam tu ataupun sebelum subuh tu. Tu ceritanya. Tapi ustaz, letih juga kita nak sebut suhur. Mana tak apalah kalau dah lama sangat. Mana yang tuan-tuan faham lah, sahur pun sahur lah. Kan? Tapi yang pentingnya di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menitik beratkan tentang sahur. Okey. Baginda Nabi juga pernah sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi sahur. Cara Nabi sahur yang boleh kita belajar. Okey? Kata baginda Nabi, sentiasa umatku dalam kebaikan jika mereka ini mengawalkan berbuka puasa, melewatkan sahur. Itu dia. Boleh ya? Sentiasalah mereka ini, umat Nabi kita ni semua, dalam kebaikan, iaitu selama mana mereka itu dalam keadaan segerakan berbuka dan lewatkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula, awal buka puasa tu bukan pukul 5. Mengarut pukul 5. Pukul 5, pukul 4. Jangan. Panah petir sia-sia nanti. Melewatkan sahur bukan pukul 7, pukul 8. Baru makan. Mana boleh makan? Pukul 8 pagi. Dia kata, aku ni tengah sahur ni. Macam tu bukan. Lewat tu, yang beginilah kita cerita dulu. Okey. Lewatkan sahur ni pula macam mana? Iaitu sekitar 15 ke 30 minit sebelum subuh. Atau orang kita lebih kenal sebagai istilah imsak. Waktu imsak. Itu, sekitar itu. Ataupun yang diriwayatkan juga bahawa baginda Nabi, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sahur pada tempoh sekitar 50 ayatan. 50 ayat, iaitu sekitar 50 ayat bacaan Quran. Sekitar 50 ayat bacaan Al-Quran. Sampailah masuknya waktu solat fardu subuh. Sekitar itu. Habis tu kalau orang hak jenis makan pukul 1 pagi, pukul 12 tengah hari itu namanya makan lewat malam. Makan lewat malam. Dia ada banyak sangat hikmah kenapa dilewat ataupun lewatkan kita punya sahur itu merupakan suatu anjuran Nabi. Banyak hikmahnya. Suatu membagi nak bagi satu tempoh perut kita, tenaga kita tu lama sikit. Yang keduanya, agar kita tidak melalaikan subuh. Kalau jenis dia punya sahur tu, tak tahulah, dia kata sahur pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Subuh ke mana? Subuh ke mana? Subuh Tyrannosaurus lah namanya nanti. Tak subuh dah. Kan kebanyakan macam tu. Langgar waktu subuh. Jadi, baik tu lewatkan sikit kita punya sahur tu supaya ngam-ngam cantik. Elok selesai sudah makan, basuh pinggan selesai sikit, semayang sunat 2 rakaat semua, solat sunat fajar kemudian dengarlah Tok Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cantik. Kalau tahun-tahun yang sudah kita berpeluang pergi ke masjid dan surau, terus pergi masjid dan surau. Namun pada kali ini kita terus laksanakan solat fardu subuh berjamaah. Itulah ceritanya. Hikmah, salah satulah hikmah yang boleh kita kongsikan tentang hikmah di sebalik lewatkan sahur itu sendiri. Dan juga apakah yang menjadi suatu perkara yang menyebabkan Nabi bersungguh sangat menggalakkan umatnya sahur ni? Apa sebab? Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyam al-kitab aklatus sahari."
Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 1096, yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah sahur. Makan sahur tu dia agama lain, pahaman-pahaman lain pun dia ada puasanya. Dia ada puasa tersendirilah. Pahaman-pahaman lain ni semua, agama lain pun dia ada dia punya puasanya. Tapi yang membezakan puasa kita dengan puasa lain, agama lain, ialah adanya sahur. Kalau tuan-tuan perasan, Nabi Muhammad SAW, Nabi dia suka umatnya jenis ada, orang panggil apa tu istilahnya, macam ada, bukan ada branding, dia macam ada apa, ada satu apa orang panggil, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil apa ya? Tak main lah pula pagi-pagi dia. Dia macam kita ada satu syiar kita lah, ataupun dia panggil apa? Lain pada yang lain. Nabi tak suka sama-sama dengan agama lain. Kiblat kan sebagai contoh. Macam mula-mula mengadapkan Baitul Maqdis, Nabi minta kepada Allah Taala adab ke arah Masjidil Haram, Baitullahil Haram. Nak berbeza, tak mau sama. Sebab itu kalau ada orang bersifat untuk nak sama perangai, sama kelakuan yang tak senonoh lagi pula dengan budaya-budaya agama-agama lain, itu satu perkara yang tak betul. Satu perkara yang sangat tak betul. Okey, tak apa. Itu kita ulas pada kesempatan lain kali lah. Jadi itu sebab Nabi nak sangat umatnya bangun untuk sahur. Tapi apa menu paling-paling lah ketika sahur ni, apa dia? Apa menu yang paling, orang panggil apa, minimum sekali untuk sahur ini? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, sebaik-baik sahur orang beriman ialah buah tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin, orang beriman ialah buah tamar. Nanti dulu, kejap lagi, saat lagi kita nak cerita dia sama ada tamar, rutab, balah, apa tu, orang kita kan semuanya dia balun sebut kurma lah. Kurma. Padahal ada beza. Kurma ni ada kurma kering, ada kurma muda, ada kurma basah. Yang sahur ni kurma yang mana? Yang kering ke, yang basah ke, yang muda? Saat lagi kita cerita. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana lah. Kita akan cerita saat lagi ni. Okey. Jadi yang paling penting dulu pegang bahawa paling-paling minimum lah kita punya sahur ialah makan buah tamar. Yang tu ceritanya. Dan kalau minum apa ni? Nak makan oat ke, air coklat ke apa ni waktu sahur ini? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu sahur itu adalah waktu yang penuh dengan keberkatan. Waktu sahur itu adalah waktu yang penuh dengan berkat. Lalu Nabi kata, fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Kata Nabi SAW, oleh itu waktu sahur tu jangan tinggal sahur itu, kerana meskipun hanya dengan seteguk air, meskipun hanya dengan seteguk air pun dah memadai dah, cukup dah. Tak apa dah, ambil syarat, orang kata ambil syarat kan, cukup dah tu. Hadis riwayat Imam Ahmad, nombor hadis 11086. Ini maknanya suatu perkara yang jangan tinggal. Jangan tinggal. Punyalah paling minimum sekali, makan tamar dengan air kosong pun cukup lah. Janji bangun sahur. Cuma nak bangun sahur ni pun ada cabarannya juga. Saya tanya Tok Guru saya dulu, apa amalan untuk mudah nak bangun sahur ni? Kadang-kadang yalah malam tidur lewat, penat ke apa, tarawih ke apa, kadang bangun sahur tu kadang lewat sikit ke apa, macam mana nak mudah bangun? Saya ingatkan kot lah dia kata amalkan ayat ni, amalkan zikir itu ini sebelum tidur, buat tu ini. Dah, Tok Guru saya kata kunci jam. Selesai. Dia kata kunci jam kan. Kunci jam betul juga kan. Dan jam tu pula kena bunyi secara riuh. Dia tak boleh jam tu bunyi mendayu-dayu, tak boleh, tak bangun sekejap lagi. Dia kena jenis jam hak jenis dulu ni, ingat tak jam hak bulat tu?
Lepas tu dia ada loceng dua ketui kat atas tu. Lepas tu dia ada mertun dah. Dia ada apa? Macam hammer kecil tengah tu. Kering. Tu selagi tak tekan tu, tak picit tu, lagi tu lah dia bunyi kering bising serumah tu. Tu power jenis tu. Jangan beli hak jenis hak lagi satu ni, hak jam petak. Lepas tu dia bunyi apa? Tidur-tidur. 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 Tidur. Memang tidur lah. Tidur sungguh. Ada kena punya riuh sikit. Tak ada lah ustaz, sekarang kita tak pakai jam lah. Kita pakai handphone sekarang ni. Handphone pun kena bunyi lagu yang riuh-riuh sikit. Lagu tu lagu yang betul-betul kuatnya, riuh punya. Dia kena semangatnya. Dia tak boleh lagu dan tak seharusnya aku bertemu dirimu. Tak bangun dah lah. Memang tak seharusnya aku lah. Dia kena lagu semangatnya. Lagu semangat. Lagu semangat. Ataupun lagu Bila Izrail datang memanggil. Lagu malaikat maut, dia semangat sikit, bangun. Insaf terus. Itu cadangan je lah, cadangan. Cadangan untuk guru saya dulu. Untuk mudah bangun sahur. Sebab pada waktu sahur itu sendiri adanya keberkatan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ada menyebutkan juga, kata Nabi, tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian semua, kerana pada sahur itu adanya barakah, adanya keberkatan. Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 1923 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nombor hadis 1095, hadis sahih. Cuma Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain membahaskan apakah yang dikatakan sebagai barakah. Berkatnya di mana? Sahur itu di mana? Dia punya berkatnya itu di mana? Kata Imam Nawawi, ada dua dia punya barakah dia, keberkatan dia. Pertama, sahur itu sendiri barakahnya pada nombor satu disebut barakah syar'iyyah. Barakah apa? Syar'iyyah, tu nombor satu. Nanti boleh catat dekat ruang komen. Nurul Said Abdullah dia kata handphone bunyi siren ambulans. Boleh juga. Boleh juga. Kawan tu kot dia mimpi virus ke apa, lepas tu bunyi ambulans, terlompat, terkejut, dia bangun ambil semayang. Tu pun bagus juga macam tu kan. Okey. Allahumma salli Muhammad. Kat mana tadi? Yang pertamanya berkat apa? Barakah syar'iyyah. Apa makna berkat syar'iyyah? Iaitu pada waktu sahur itu adalah peluang untuk kita nak memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan doa. Sebab doa yang paling bagus juga adalah doa di tengah malam. Sebelum subuh tu, pulanlah berdoa pada Allah Ta'ala. Moga kita semua dijauhkan daripada wabak. Moga kita dan seisi keluarga dikurniakan rezeki. Moga kita dan seluruh kejiranan diberikan keamanan, ketenteraman dan keselamatan. Semuanya doalah. Anak kita kot tengah duk interview, anak kita tengah duk apply nak masuk nak apa. Doa. Waktu tu, Allah, waktu bulan lain kan susah nak bangun waktu-waktu sahur tu. Sekarang dah memang alang-alang bangun dah makan sahur semua. Doa, memperbanyakkan doa. Dan juga disebut sebagai barakah syar'iyyah kerana ia juga waktu yang bagus ataupun sangat sesuai untuk kita nak istighfar. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Tu dia. Istighfarlah dengan apa bentuk, nada. Yang pentingnya membawa maksud minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apa jua? Ataupun Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an abduka wa ala ahdika, sampai habis. Baca tu pun boleh Sayyidul Istighfar. Yang keduanya disebut sebagai berkat waktu sahur tu. Berkat apa? Iaitu barakah badaniyah. Barakah badaniyah, berkat badan. Berkat pada badan tu maksudnya apa?
Orang yang bangun pada waktu sahur dan dia makan sedikit, jamah sikit pun tak apa, dia sekurang-kurangnya dia akan dapat bekalan nutrien, tenaga, kuatkan tubuh badan. Dia dapat menahan diri daripada buat perkara yang tak baik, yang tak elok, yang tak sepatutnya disebabkan lapar. Dia bahaya. Orang kalau lapar ni bahaya sikit. Bukan bahaya sikit, bahaya banyak. Kalau pernah nampak tak orang kalau dia lapar, tangan menggigil, tangan meletar, lapar kan. Dibimbangi, dia tak dapat nak membendung dia punya kelaparan, saat lagi dia buat bertindak benda luar daripada kawalan. Takut juga. Jadi at least kalau dia lapik perut dia waktu sahur tadi, makan sikit apa semua, insya-Allah mudah-mudahan saat lagi ni dia dapatlah berpuasa dengan tenang dan dia tak adalah bertindak dengan tindakan yang tak sepatutnya apa kan. Orang lapar ni jangan cari pasal. Sebab itu orang tua dulu selalu berpesan, ada 3 jenis orang tak payahlah nak ajak berbincang dengan dia. Berapa jenis orang? 3 jenis orang ni kalian tak payahlah nak sibuk nak bincang panjang-panjang dengan dia. Siapa? Pertama, orang yang tengah mengantuk. Mengantuk ni tak suruh bincang lah, dia mengantuk, bagi je bantai baru bagi dia tidur. Yang keduanya, orang yang tak payahlah nak sibuk nak ajak bincang sangat, iaitu orang yang sibuk bercinta. Orang bercinta ni kalau bincang kat mana pun tak jadi. Dia kata dia nak tu juga. Nak kat Abang Din, nak Abang Din juga. Abang Din. Mak dia kata tu ramai lagi, tak mau nak dia. Payah nak bincang. Dan yang ketiganya, orang yang tengah lapar. Orang tengah lapar ni tak payahlah nak meeting panjang-panjang. Kawan, perut dah berkeroncong, dah bunyi, tak jadi kalau nak meeting time tu. Sebab itu penting, dipanggil berkat badaniah. Orang bangun sahur ni, dia ada kekuatan pada dirinya. Ada kajian juga disebutkan, makanan paling penting dalam tempoh sehari kita. Dalam sehari, tempoh ataupun makan yang paling penting, makan bila? Makan apa? Makan waktu pagi. Tu saya tak faham tu, kadang ada setengah orang dia tak breakfast. Kalau cerita bukan bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, jenis tak sarapan. Orang jenis tak sarapan ni, dia akan mengalami macam-macam masalah. Ada satu kajian tu menyebutkan orang jenis tak suka ambil sarapan, walau sekeping roti ke, walaupun apalah, tak makan pagi ni, dia akan bakal mengalami 3 risiko. Risiko apa? Risiko untuk gemuk, risiko kencing manis, risiko untuk sakit jantung. Pok-pok jenis tak suka sarapan ni, dia panggil apa? Breakfast. Dia rangkum sekali dengan makan tengah hari, lunch, dia panggil brunch. Orang tanya, awak tak makan ke hari pagi ni, tak breakfast kan? Aku tak breakfast, aku brunch. Hak jenis brunch macam ni, moga-moga panjang umur. Kalau tidak, sekejap lagi masuk dalam senarai hak yang kajian dibuat ni. Bangunlah makan pagi. Hidupkan suasana breakfast tu, makan pagi tu kena. Tapi kalau dah masuk bulan Ramadan, sahur tu bangunlah. Bangun. Mak Saleh kata apa? Bangun makan pagi ni apa? Breakfast like a king. Breakfast like a king. Lunch like a prince. Dinner like a beggar. Maksudnya apa? Pagi-pagi cakap orang putih pula ustaz ni. Breakfast like a king. Sarapan macam raja. Makan mesti banyak. Makan macam raja. Makan tu macam-macam makanan tu. Biar betul-betul. Kalau orang dulu orang motong getah, menoreh getah, pergi ke sawah buat bendang, ke laut nelayan, tengok dia makan. Tengok macam kawan-kawan kita Kelantan, Kedah, Kedah sebut juga, Terengganu, Johor pun ada. Tengok dia makan apa? Orang Jawa kan, tengok dia makan apa? Nasi ambeng ke, nasi kalau di di Kelantan tu nasi kerabu ada, nasi dagang kalau di Terengganu. Dia makan nasi pagi-pagi sebab dia nak kerja berat. Dia nak kerja kuat, dia makan tu biar like a king. Makan biar padu punya makan. Cuma orang sekarang ni mengarut sikit. Dah lah breakfast tu dah lah banyak. Dia hantar pula teh tarik. Teh tarik berbuih tu. Teh tarik Dakar lah mana keluar. Teh tarik anak dara lah semua. Tu saya ingat dia kembali balik pada kajian tadi ni. Dia nak mula datang kencing manis, sakit jantung, gemuk, semua nak datang balik. Makan banyak.
Ataupun kalau tak makan banyak sekalipun, makan benda yang banyak zat. Kan? Makan benda yang banyak zat. Ataupun lunch like a prince. Makan tengah hari macam putera raja. Putera raja dia tak boleh mengalahkan raja, tak boleh. Dia kena kurang sikit. Dia kurang sikit makan dia tu. Makan tengah hari sedang-sedang. Dinner like a beggar. Makan malam macam pengemis. Pengemis kan kalau dia makan mana hak dia jumpa ya. Kan? Dia makan mana hak dia jumpa. Maknanya sikit-sikit makan. Ada setengah orang kata dinner like a lover. Makan malam ni macam pasangan kekasih, duk dating. Malu-malu. Awak lah. Dah nak lah. Awak lah habiskan. Bila nak habis? Dia malu-malu. Makan pun malu-malu. Tapi sayang, saya tak tahulah. Sekarang ni orang kita, saya ingat terbalik sungguh. Dia jadi dinner like a king, breakfast like a beggar. Orang kita sekarang makan malam macam raja. Tengoklah dia punya, kadang-kadang tu buat majlis kau makan. Seram kita tengok makan malam dia. Tapi kalau breakfast like a beggar, sarapan pagi macam pengemis. Koreklah mana hak ada. Macam lipat. Makanlah sikit-sikit. Pasal apa tak makan banyak? Tak boleh pagi-pagi tak nak makan banyak. Dia terbalik tu. Dia ajaran yang betul. Makan pagi mesti banyak. Ni mungkin kot saya tengah duk ceramah ni, mungkin ada yang tengah siapkan sarapan ni. Kena ingat tu. Sebab itu dalam Islam adanya sahur sebagai suatu yang seruan daripada Nabi, galakkan daripada Nabi untuk kita ni jadi orang yang sihat dan kuat. Tu yang pertama, sahur. Ustaz daripada pukul 7 tadi kurang lebih sampai sekarang cerita sunnah sahur ya. Tu yang saya kata insya-Allah saya akan sambung esok. Insya-Allah, doakan. Tak sempat hari ni. Yang keduanya. Macam mana nak berpuasa macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah, kawan yang lupa mana-mana yang menonton ni, tolong share video ni, maklumkan pada kawan-kawan WhatsApp, tengok ni Ustaz Ilyas tengah duk cerita ke apa, kan? Yang tengah tengok ceramah daripada ustazah ke ustaz asatizah yang lain tu tak apalah. Yang mana yang tengah duk melangut, duk tengok boy apa, baik tengok ni. Tengoklah ni sekejap, kan lama pun bukan habis apa tu, bukan lama sangat. Okey. Yang keduanya sunnah Nabi ketika berpuasa. Yang keduanya ialah segerakan berbuka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Kata Nabi, manusia itu senantiasa dalam kebaikan. Selagi mereka mempercepatkan berbuka puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 1957, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nombor hadis 1098, hadis sahih. Maknanya, Nabi suruh kita segerakan berbuka. Jangan duk lewat-lewat. Duk melambat-lambat lagi buka puasa. Kadang ada orang tengah duk azan, baru start api. Orang tengah duk azan, duk sibuk lagi, duk angkat pinggan, tuntang lagi. Orang sepatut kalau boleh, sebelum orang azan tu dah standby dah semua atas meja. Duduk dan berdoa sekejap, 5 minit sebelum berbuka tu. Duk kalut lagi, mana sayur tak goreng lagi, tu tak di ikan, mana tak ni lagi. Baru nak ni. Kalau boleh, sedaya upaya. Sebab mempercepatkan berbuka, segerakan berbuka, itu adalah galakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang tu ada orang, dia tunggu azan habis dulu. Kan? Abah, makan lah. Orang duk azan tu. Makan pula orang duk azan. La ilaha illallah, pakcik. Pakcik. Oh, pakcik. Ni ceritanya. Kalau dia kadang penyakit tu, bukanlah penyakit, macam mana? Bulan Ramadan dia datang. Dia kalau bulan tak Ramadan, Tok Bilal tu azan sampai nak terkeluar, nak tekak pun, tak doa pun, tak peduli sangat. Tiba-tiba pula bulan Ramadan jadi macam tu. Bila Tok Bilal laungkan azan, ataupun sebenarnya berbuka ni bukanlah tunggu Tok Bilal azan. Buka puasa apabila masuknya waktu. Takut juga kadang-kadang ada orang dia kata, saya buka puasa bila tunggu
Tok Bilal azan. Takut juga kadang Tok Bilal tu dia hantar makan dulu. Dia makan kat 15 minit, 20 minit, sekotak kurma dia makan. Kita kata, hai lambat pula azan hari ni. Kan, dah masuk waktu untuk buka puasa. Dia dikira apa? Masuk waktu, bukan tunggu Tok Bilal azan. Kalau tengok TV dah azan, radio dah azan, apa tu, tapi tengoklah kawasan mana pula. Tu boleh lah. Cumanya jangan tunggulah sampai habis azan tu. Tok Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus doa. Doa pada Allah Ta'ala. Kan? Dan teruslah makan. Doa pun jangan panjang-panjang pula. Ada bubuh tahlil arwah lah. Doa untuk akan lagi ada juga yang arwah lagi. Doa tak payah panjang-panjang, ringkas-ringkas ya. Segera akan berbuka. Tu galakkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok ulasan daripada Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, hikmahnya ialah supaya urusan umat ini akan tersusun, pancul, tepat waktu. Masuk waktu terus jangan lewat dah. Tu ceritanya. Nak lewat boleh masa sahur tadi. Tu lewatkan. Buka, segerakan. Kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Dan nak buka puasa pula, makan apa? Buka puasa, makan apa? Petunjuk sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabati qabla an yusalli fa illam takun rutabat fa ala tamarat fa illam takun hasawatin min ma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Daud, baginda Nabi berbuka puasa dengan rutab. Rutab ni apa dia? Kurma basah. Tadi sahur tamar. Tamar apa? Kurma kering. Rutab kurma basah. Ada basah kering ustaz. Kami kurma tak ada dah. Kurma tu kering tak kering, basah tak basah, kurma tu selagi tak habis kotak tu yang tu Yusuf Tayyub bukan Yusuf Qadawi pula. Yusuf mana yang ada lah. Contoh. Tapi sebab itu kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri buka puasa makan apa? Rutabat. Makan beberapa biji rutab, kurma basah. Qabla an yusalli, sebelum solat, sebelum mayang. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tak ada rutab, maka tamar pun boleh. Tapi kalau tak ada juga rutab, tak ada, tamar pun tak ada, memadailah dengan minum air. Buka puasa minum air. Ini yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud, nombor hadis 2356. Tapi saya ingat kita tak adalah makan sekadar kurma, rutab ke tamar saja. Kita punya buka puasa dahsyat. Segala jenis kuih seluruh Malaysia semua ada. Segala jenis air semua serba mak nenek semua ada. Tapi kita mungkin pada kesempatan Ramadan tahun ni kita tak ada bazar. Maknanya semua yang kita masak sendirilah. Kalau tahun-tahun yang sudah, macam-macam punya makanan, ya Allah, seram tengok air katira. Air katira ke apa? Saya ceramah di Singapura dulu. Dah kenal dengan air katira. Di Johor, di JB pun ada air katira. Sedap. Warna hijau ada, warna purple ada. Macam-macam. Okey, jadi saya nak kongsikan apa beza kurma yang disebut sebagai tamar, kurma yang disebut rutab, dan ada kurma yang disebut sebagai balah. Balah kurma muda. Balah ni kurma muda. Nanti boleh tengok Google lah, kurma muda. Dia balah ni. Kalau saya di Mesir dulu banyak, saya pun suka. Kan? Dia keras-keras sikit lah. Kalau macam kita ni macam mangga muda apa tu kan. Dia keras-keras sikit. Ada juga disebut tamar. Tamar kurma kering. Maknanya kalau sahur kita digalakkan makan tamar, kurma kering. Kalau makanan pun lebih kurang macam tu jugalah. Makanan-makanan yang kering-kering, kan? Yang kering-kering, tak berapa berkuah sangat. Ustaz ni wajib kan Ustaz cakap ni yang kering-kering?
Bukan wajib lah orang cerita kan apa yang diberikan panduan oleh Nabi. Itu aja. Dia bukan wajib, tak semestinya. Dan bila berbuka pula dengan rutak kurma basah. Elok juga kalau kita nak fahamkan, tak ada rutak kurma basah pun lauk kita tu mau ada kuah-kuah sikit. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Sebab pada kurma tu sendiri dia ada banyak sangat kelebihan, dia ada banyak sangat zat-zat. Ada kurang lebih ada 15 jenis mineral dalam kurma. Dan dalam 1 kilogram kurma ada 220 gram air. Maknanya untuk tempoh sehari kita berurusan ke, kita buat apa pun, mungkin penat ke, letih ke apa, mengembalikan balik tenaga pada tubuh badan kita. Itu penting. Maknanya segerakan berbuka, sunnah yang kedua. Dan yang ketiganya, saya ingat mungkin yang terakhir di hujung dah ni. Yang ketiga, tak apa kalau rasa tak puas lagi, nak dengar lagi, insya-Allah esok kita akan live lagi. Jangan lupa esok pagi-pagi macam ni juga kita akan live esok, insya-Allah. Yang ketiganya iaitu berdoa ketika nak iftar ataupun berdoa ketika nak berbuka puasa tu, maka berdoalah. Sebab dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan la turad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan main-main orang puasa ni, dia kemuncak lapar dia tu ketika dia nak berbuka tu, nak dekat maghrib tu. Oh, itu memang waktu yang sangat-sangat mustajab doa tu. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa mustajab yang pasti tak ditolak. Ini yang dibagi tahu kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jomlah berdoa. Jomlah berdoa. Kemuncak kita tengah lapar tu, doa pada Allah Taala. Ada orang kata, ustaz saya pun tak tahu lah apa saya nak doa, ustaz. Macam semua dah dapat dah apa yang saya minta dalam hidup ni. Ya, kita dalam hidup ni jangan pernah jemu berdoa lah. Macam-macam doa kita boleh minta. Rabbighfirli wali walidayya pun cukup. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa mak bapak aku. Selesai. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kurniakan aku syurga, ya Allah. Apa lagi? Mintalah apa-apa pun permintaan pada Allah Ta'ala pada waktu hampir nak dekat berbuka puasa. Itu sangat bagus dan digalakkan. Jadi sampai di sini saja dahulu perkongsian kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang menonton sejak dari awal tadi ni. Sama ada di live Instagram ataupun di Facebook saya, ataupun yang menonton di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official. Saya jemput untuk anda subscribe. Dan insya-Allah anda akan dapat banyak video-video terkini ceramah saya, yang walaupun dalam tempoh PKP saya dan asatizah yang lain tak dapat untuk nak keluar ceramah seperti biasa di luar sana, namun saya ingat peluang platform yang ada ini kita akan maksimumkan penggunaannya. Yang penting ilmu Allah dan yang ditunjukkan oleh Nabi sampai kepada semua masyarakat, sampai kepada semua. Dan mungkin kalaulah video ini sedang disaksikan dalam keadaan saya pun sudah tiada di dunia ini, moga-moga tolonglah doakan saya juga, moga dapat masuk ke syurga Allah dan kita mungkin dapat berjiran di dalam syurga nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami untuk menuntut ilmu dan rezekikanlah kepada kami keikhlasan dalamnya dan beramal dan keikhlasan dalam amalan dan menyebarkannya hinggalah kami meninggal dunia. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang kami rindu, ya Allah. Berikan kekuatan dan kesempurnaan dalam amalan kami ketika kami menempuhi bulan yang dirindui, ya Allah, bulan Ramadan al-mubarak. Ya zal jalal wal ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua pada yang menonton. Semoga kita dapat bersua lagi esok, insya-Allah, di live Facebook saya lagi ataupun di Instagram, dan juga yang menonton di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita tempuhi ini akan menjadi Ramadan yang sempurna dengan ilmu, dengan keikhlasan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.